Oke, selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Muhammad Izam dan juga rekan kelas saya. Hari ini kumpulan kami yang terdiri daripada Samson, Stephanie Yong dan juga Chin Jin Woon. Hari ini kita akan bincang tentang tajuk program perubahan rokai penggunaan tablet di tangan semua. Short form TPTS. Oke, sinopsis untuk projek ini adalah tujuannya ialah mempromosikan penggunaan tablet kepada organisasi sekolah. Melalui program perubahan ini, sekolah akan menerokai lebih banyak penggunaan tablet ke dalam pengurusan pentadbiran, pengajaran dan juga pembelajaran, urusan hal ehwal murid dan lain-lain lagi. Sasaran adalah guru-guru sekolah rendah STKC Chonghua Mesapol daerah Sipitang, Sabah. Tempoh sepanjang program ini adalah 3 minggu bermula pada 3 Mei hingga 21 Mei. Aktiviti adalah fokus kepada kursus taklimat penggunaan tablet, demo penggunaan tablet daripada guru dan juga penilaian aktiviti. Dari segi pengenalan ini, perkembangan terkini menyaksikan TMK menjadi alat pembangkit utama untuk menyebarkan dan menyimpan maklumat dalam semua bidang. Jadi tablet screen ini sentuh menumpukan kepada reka bentuk arahan untuk pembelajaran adalah diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam, pengekalan pengetahuan dan kemahiran teknologi menjadi lebih baik dalam kalangan guru. Oleh itu, tablet menjadikan teknologi pendidikan yang sangat penting sekarangnya. Oke, tablet menggantikan buku teks. Kebanyakan pelajar lebih suka buku-buku digital berbanding dengan buku teks tradisional. Oke, seterusnya adalah rational project. Berdasarkan soal selidik, kita telah membuat soal selidik kepada guru-guru di Mesapol ini. Hampir 100% semua guru bersetuju untuk membuat projek ini. Jadi, bagi mencapai sekolah dengan menggunakan tablet dalam proses pengajaran dan pembelajaran serta guru-guru menggunakan tablet untuk melaksanakan hakiki sekolah lah. Ini maklumat ini juga selaras dengan PPPM yaitu anjakan ke-7. Oke, yang seterusnya adalah visi dan misi sekolah. Visi ini adalah untuk kemajuan sekolah ke arah teknologi alam maya dan misi adalah untuk meningkatkan kemahiran teknologi ICT terhadap pentadbir guru dan murid. Oke, seterusnya adalah maklumat. Maklumat program ini adalah untuk mencapai penggunaan tablet dalam organisasi sekolah serta memastikan setiap guru memanfaatkan ICT untuk meningkatkan kualiti PDP. Oke, seterusnya. Oke, baik, saya sambung dengan objektif program. Oke, yang pertama sekali 95% guru yang telah berkursus dapat mendemonstrasikan penggunaan tablet beserta aplikasi yang digunakan kepada rekan-rekan guru lain serta pentadbir dalam masa 2 hari. Yang kedua, 90% guru berkeyakinan menggunakan tablet melalui kehadiran murid melalui aplikasi dalam tablet yang digunakan dalam masa seminggu. Para pentadbir juga dapat memikirkan sekurang-kurangnya 10 aktiviti yang menggunakan tablet, yaitu dengan budaya kerja yang seimbang kepada semua guru dan staf sokongan dalam masa 2 minggu. Yang keempat, para pentadbir dapat melaporkan gerak balas, yaitu kehadiran guru-guru dan anggota kaki tangan sekolah ke pejabat pendidikan daerah dalam masa 3 minggu. Dan objektif kelima ialah anggota kaki tangan sekolah dapat menyelesaikan masalah file dari segi ruang penyimpanan file serta penggunaan kertas yang banyak melalui QR Code dalam masa 3 minggu. Okay, next. Oke, seterusnya kita masuk kepada jadwal perbandingan keadaan sedia ada dengan keadaan baru. Untuk pihak pentadbir, keadaan sedia ada adalah penggunaan buku rekod yang memerlukan tempat penyimpanan yang banyak. Contohnya, merekod kehadiran guru menggunakan buku rekod kehadiran yang bertulis ataupun punch card yang memerlukan kad kerja, merekod kehadiran dan suhu murid setiap hari menggunakan buku rekod kehadiran murid dan mengemas kini kehadiran di papan kehadiran, dan merekod minit mesyuarat secara bertulis dan disimpan dalam file. Semua ini memerlukan ruang yang penyimpanan yang banyak. Kemudian untuk perubahan pada keadaan baru, pihak pentadbir boleh merekod segala maklumat seperti minit mesyuarat, kehadiran guru dan murid menggunakan tablet khas. Contohnya, guru boleh mengimbas QR Code setiap murid menggunakan tablet untuk mengisi kehadiran murid dan suhu murid. Guru boleh mengimbas QR Code masing-masing untuk mengisi kehadiran setiap hari. Pihak pentadbir pula boleh merujuk kembali minit mesyuarat tanpa perlu menyelah file yang tebal. Dan pihak pentadbir boleh memantau kehadiran guru dan
murid melalui tablet saja karena telah diisi menggunakan QR code. Oke, seterusnya kita lihat kepada pihak guru-guru pula. Keadaan sedia ada guru-guru adalah penggunaan kertas yang banyak dalam pencetakan setiap hari. Seperti contoh, guru menulis RPH dalam buku ataupun mencetak RPH mereka dan dilekat ke dalam buku RPH. Kemudian mencetak bahan subjek panitia seperti DSKP dan RPT untuk disimpan dalam file panitia. Mencetak kertas exam untuk disemak oleh ketua panitia dan guru besar. Mencetak latihan ekstra untuk murid dan membuat latih to be, dan di sini kegunaan kertas yang sangat banyak. Untuk perubahan kepada keadaan baru, beban kerja pengkeranian guru akan berkurang. Karena guru tidak perlu mencetak RPH, hanya perlu simpan ke dalam tablet khas dan hantar QR code pada guru besar untuk disemak. Kemudian guru panitia juga boleh menyimpan maklumat panitia ke dalam file tablet, dan sesiapa yang inginkan maklumat panitia boleh terus akses ke dalam tablet tersebut. Guru juga boleh menghantar kertas exam melalui tablet untuk disemak oleh ketua panitia dan guru besar tanpa perlu mencetak. Dan tablet guru dan tablet murid ini mempunyai sinambungan yang membolehkan mereka saling akses ke dalam file itu latihan melalui tablet. Oke, seterusnya kita tengok kepada pihak ibu bapa dan murid pula. Untuk keadaan sedia ada, murid akan membawa buku yang banyak setiap hari, buku teks yang tebal, buku kerja untuk setiap subjek, buku latihan sekurang-kurangnya 1 buku untuk 1 subjek, dan juga menggunakan uang yang banyak untuk membeli buku latihan untuk setiap subjek. Untuk perubahan kepada keadaan baru, pengurangan buku akan dapat dibuat, dan karena buku teks yang tebal boleh ditukar kepada dalam bentuk flipbook dan dimasukkan ke dalam tablet. Guru SPBT juga tidak perlu mengambil masa yang banyak untuk mengemas kini buku teks, dan murid boleh membuat latihan menggunakan tablet karena guru telah memasukkan latihan ke dalam tablet, dan juga ibu bapak boleh menjimatkan uang untuk membeli buku kerja dan latihan untuk murid. Oke, seterusnya. Serahkan kepada kawan seterusnya. Halo, seterusnya. Oke, kita masuk kepada teori. Teori Michael Fullen, oke, di mana dia menyatakan ada 6 rahasia dalam perubahan, proses perubahan, yaitu yang pertama, love your employees, kita kena beri perhatian. Yang kedua, connect peers with purpose, kita kena seorang pemimpin itu perlu memastikan bahwa ada jalinan dengan rekan melalui tujuan yang kamu nyatakan. Seterusnya yang ketiga, capacity building prevails, di mana pemimpin perlu menyerahkan kapasitas setiap individu. Dan yang keempat, learning is work, di mana apabila kita pernah memastikan pelajaran berlaku apabila ahli organisasi melaksanakan suatu tugas ataupun tidak. Dan yang terus, oke, saya ini juga dicadangkan perlu mengamalkan sikap yang perlu secara konsisten dan berterusan dan jelas. Dan yang keenam, sistem learn. Oke, sistem menggalakkan pembelajaran merupakan rahasia keenam, dan pemimpin perlu memastikan bahwa sistem yang digunakan dalam organisasi dapat menggalakkan pembelajaran di kalangan ahli organisasi. Next. Untuk model John Kotter, oke, saya teruskan dengan 8 model perubahan. Oke, next slide. Oke, yang pertama sekali yaitu mewujudkan kesegeraan ataupun kesadaran untuk berubah. Ini merupakan proses yang pertama. Yang kedua, membentuk pasukan yang kuat. Jadi dalam membentuk perubahan itu ataupun kita kena melakukan perubahan mesti ada pasukan yang kuat. Seterusnya kita kena membina visi yang jelas. Berikutnya menyampaikan atau menyebarkan visi itu dalam perubahan. Apa visi yang perlu kita nyatakan? Seterusnya menurunkan kuasa kepada warga sekolah. Kita memberikan
authority kepada pihak-pihak sekolah ataupun warga-warga sekolah. Seterusnya membentuk kejayaan jangka pendek. Kita ada matlamat dalam membentuk kejayaan jangka pendek dan seterusnya jangka panjang. Dan mengukuhkan penambahbaikan maksudnya kita apabila kita implement kita lihat apakah yang perlu kita tambah baik. So ini merupakan 8 langkah perubahan yang telah diamalkan oleh John Kotter. Oke, persilakan untuk seterusnya. Oke, seterusnya kita masuk kepada senilai jawatan kuasa untuk proyek ini. Terdapat 17 ahli dalam program yang dilaksanakan, yaitu termasuk pengerusi PIBG sebagai penasihat, Encik Lim Kai Hock, dan satu lagi adalah kerani sekolah, yaitu Puan Farita Agustin sebagai bendahari, dan yang selebihnya terdiri daripada guru besar, PK-PK, dan juga guru-guru sekolah sebanyak 15 orang. Oke, seterusnya. Oke, ini adalah antara itu. Oke, masuk kepada tentatif program. Oke, saya akan terangkan secara ringkas tentatif program. Pada minggu pertama mereka lebih kepada ceramah dan bengkel. Juga pada minggu bengkel dan ceramah itu ada sampai ceramah dan bengkel yang keempat lah. So pada minggu pertama juga mereka telah membuat bahagian dalam kumpulan. And then next slide. Sin. Oke, lepas itu next slide lagi, minggu kedua. Mereka sudah berada dalam kumpulan dan mereka akan membincangkan terutama kumpulan 1 yaitu tentang penggunaan kertas ataupun peperiksaan secara online. Kumpulan 2 mengimbas kehadiran murid dalam kelas secara offline. Dan pada 17 Mei, next slide. Pada 17 Mei, kumpulan 3 ini akan mendemonstrasikan penggunaan beserta aplikasi yaitu membuat pelaporan terus tentang kehadiran guru-guru dan staf sekolah. Kumpulan 4 pula aktiviti mereka yaitu membuat imbasan secara QR code tentang file-file sekolah tanpa menggunakan file serta kertas kuantiti yang banyak. Oke. Dan pada 18 Mei juga ibu bapa turut diberi peluang serta murid-murid lah. Panel juri memberi maka berbincang. Dan pada 19 Mei, mereka membuat refleksi, seterusnya memulakan PDP dengan menggunakan tablet dan aplikasi tersebut. Oke, saya serahkan. Dan ini juga merupakan cartakan, saya go through. Kami melakukan selama 3 minggu lah, dan bulan selama 3 bulan juga. Oke, teruskan. Oke, masuk kepada anggaran budget. Keseluruhan anggaran pendapatan adalah sebanyak Rp72.869, yaitu sumbangan daripada PIBG sebanyak Rp32.869, sumbangan daripada lembaga sekolah juga Rp20.000, dan satu lagi sumbangan daripada YB Sipitang yaitu Dr. Yusuf sebanyak Rp20.000 juga. Oke, kemudian kita punya perbelanjaan juga sebanyak Rp72.869 kontra dengan anggaran pendapatan kita, dan perbelanjaan di sini lebih banyak digunakan pada pembelian tablet jenama Lenovo Tab 8 M8 itu sebanyak Rp72.434 dan selebihnya adalah perbelanjaan untuk program. Oke, seterusnya. Oke, baik. Saya teruskan dengan penjelasan aktiviti. Di mana langkah pertama dalam model perubahan John Kotter yang telah kita lihat sebentar tadi, yaitu yang pertama sekali mewujudkan keperluan mendesak atau memupuk rasa mendesak. So dalam langkah yang pertama ini seharusnya merupakan persiapan dan sekitar 75% pengurusan masihlah terlibat dan dalam perubahan ini agar kadar kejayaan perubahan ini lebih tinggi. Oke, so ini dapat dijelaskan melalui aktiviti kumpulan 1 di mana mereka akan mempersembahkan tentang aplikasi penggunaan tablet di mana peperiksaan sebelum ini menggunakan banyak kertas dan mereka akan dapat buat perbincangan. Seterusnya mereka akan bekerja sama bersama-sama dalam menghasilkan yaitu online secara exam secara online, dan kertas tersebut, kertas yang banyak sebelum ini dapat digunakan untuk keperluan selain daripada peperiksaan.
Oke, berikutnya merupakan yang kedua, yaitu membuat visi. Oke, membuat visi untuk perubahan bagi yang kedua, di mana visi ini sangat penting. Melalui John Kotter, dia menyatakan bahwa anggota organisasi yang bawah hierarki ini juga perlu memainkan peranan yang penting. So, selepas itu dia dapat mewujudkan visi yang mudah dipahami dan merumuskan keseluruhan tujuan perubahan. Daripada aktiviti kumpulan 2 ini, mereka dapat menyatakan bahwa mengimbas kehadiran murid di dalam kelas secara offline yang selalunya akan diambil oleh guru kelas lah. Mereka akan jelas apabila message ataupun tujuan perubahan ini yang telah dinyatakan oleh pentadbir mereka adalah untuk kebaikan bersama, terutama dalam kehadiran murid di sekolah. Baik, untuk yang ketiga, berkomunikasi visi perubahan. Oke, di mana visi ini juga apabila kita menyatakan visi perubahan yang telah dibuat mesti disampaikan kepada seluruh organisasi agar mendapat sokongan daripada semua anggota. So, dalam proses ini juga kumpulan 3 mereka menyatakan bahwa tentang kehadiran guru-guru dan staf sokongan ke PPD bersama kumpulan-kumpulan yang lain terhadap ibu bapak, mereka dapat menyatakan bahwa kehadiran itu akan dapat dilaporkan secara terus melalui aktiviti kumpulan ini. Oke, seterusnya yang keempat. Oke, masuk kepada implikasi. Oke, untuk implikasi terhadap amalan pentadbir, kesediaan pentadbir mengurus perubahan akan memberi kesan terhadap keberkesanan pelaksanaan sebarang perubahan dalam organisasi tersebut. Anjakan kelima dalam PPPM 2013 hingga 2025 juga menyatakan bahwa semua pentadbir sekolah perlulah berprestasi tinggi. Oleh itu, pemimpin sekolah perlulah menukar cara pengurusan mereka agar lebih kepada penggunaan ICT dan menjadi role model kepada organisasi mereka. Oke, seterusnya kita lihat kepada implikasi untuk latihan guru. Oke, perubahan kepada penggunaan tablet memang menjadi beban dan memberi tekanan pada awal permulaan perubahan ini terhadap guru. Oleh itu, guru-guru perlu diberikan latihan dari segi pendedahan terhadap penggunaan ICT bagi menambahkan keyakinan dan minat guru untuk menggunakan tablet. Juga pihak guru sendiri perlu diberi bantuan dalam bentuk latihan bagi menangani tekanan kerja mereka dan dapat teruskan bekerja dengan lebih bersemangat. Oke, seterusnya kita lihat kepada dasar implikasi terhadap dasar KPM pula. Dasar pendidikan perlu ditambah baik seiring dengan perubahan dalam dunia pendidikan. Karena jika tidak bersedia menerima perubahan akan menyebabkan perubahan itu tidak dapat dilakukan. Pihak KPM juga melalui JPN, melalui PPD, perlulah merangka dasar, menyebarkan luas maklumat, dan membantu memberikan bimbingan melalui memantau kesediaan guru untuk menerima sebarang perubahan. Oke, kementerian juga perlu menyediakan dana dan prasarana untuk menyambut perubahan yang bakal berlaku ini. Oke, seterusnya saya serahkan kepada rekan saya. Oke, kesimpulannya, perubahan ini adalah sangat penting terhadap satu organisasi sekolah. Perubahan ke arah tablet membantu pentadbir dan juga guru-guru untuk mempertingkatkan kemahiran ICT dan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Nah, jadi perubahan ini adalah memerlukan jangka masa yang sangat panjang dan penuh kesabaran agar berjaya melaksanakan perubahan organisasi. Oleh itu, jika berlaku penentangan oleh mana-mana pihak, maka pentadbir haruslah bijak mengatasi masalah yang dihadapi. Oke, sekian, terima kasih.